Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup di dalam penuhnya, banyaknya ujian. Kita akan belajar bagaimana hidup di dalam peperangan dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak dan mengundang untuk setiap kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita bersama dengan keluarga kita di rumah untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kita dan mengizinkan kita untuk menikmati Dia dan mengalami Dia di dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang akan mendasari ibadah kita pada hari ini. Yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan dan kesadaran bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak ya, di dalam tahta kerajaan sorga, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, untuk setiap anugerah demi anugerah yang boleh kami rasakan sampai detik ini.
Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini bersama dengan keluarga kami, itu hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami ingin membuka hati kami. Kami ingin memberikan diri kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepadamu. Kiranya Tuhan yang layakkan kami, Tuhan kiranya yang sucikan dan perkenankan setiap kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami. Jangan lewatkan kami Tuhan. Ketika kami beribadah, izinkan kami juga untuk menikmati Tuhan. Dan sekali lagi kami rindu untuk kembali disapa dan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memuji dan memuliakan Allah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
menerima segala pujian, segala keagungan, hormat dan kemuliaan hanya bagi namanya. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, kita bawa nyanyian syukur kita buat kasih-Nya yang tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan, dan juga kelepasan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
敬拜你，在主的圣洁同在里，匍匐在你宝座前，等候你爱降临。我的生命唯有在你里面降临，主耶稣，唯有你是我全所有。我相信主你就在这里，我深着你能力从不曾改变。我相信主你我同行，人生盼望必成就在这里。用我灵全然来赞美你，唯有你们伟大耶稣，用我全心高举你生命，真伟大，真伟大，真伟大，真伟大。我相信主你就在这里，我深着你能力从不曾改变。我相信主你与我同行，得胜盼望必成就在这里。Ku yakin kau hadir di sini, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱弟兄姐妹们，平 selamat 安， hari Minggu bagi setiap kita. 主日平安。 Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. 今天还没领受主的话语之前，我们一起低头祷 Kita siapkan 告。 hati kita. 我们准备心来领。 Tuhan, kami berdoa, 主啊，我们祈求， mempercayakan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. 把今天的正道交托仰望在你的手里， Memohon pertolongan Tuhan. 祈求你的帮助。 Karena setiap kami rindu firman Tuhan yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. 因为我们很渴慕我们所听得到，不只听，但是我们可以行出来， Dengan demikian kami dapat menjadi murid-Mu yang taat di hadapan 使我 Tuhan. 们可以成为一个忠心的门徒、忠心的仆人。 Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini. 求主引导带领我们今天的正道 Sertailah setiap kami yang mendengarkan. 求主与我们每一位聆 Kami 听的人 berdoa 同在。 mempercayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. 我们祷告祈求，把这一切都 Di 交托 dalam 仰 nama 望 Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告祈求，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru selesai melewati Jumat Agung dan Paskah. 亲爱的弟兄姐妹们，我们刚刚庆祝和纪念复活节和受难日， Dan kemarin kita bersyukur juga telah dilakukan baptisan kudus. 我们会感谢主呢。上次我们也是进行了圣洗礼。 Dan minggu ini Bapak Ibu secara khusus kita akan membicarakan tentang satu topik. 这个礼拜特别的，我们来讲一个主题， Lanjutan daripada kisah di Keluaran pasal 13. 就是继续我们出埃及记第13章， Dengan tema The Journey of Salvation. 就是它的主题就是得救的之旅。
perjalanan rohani setelah keselamatan. 得救之后的灵命之旅。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengalaman bergereja saya sering mendengar pertanyaan sebagai berikut. 亲爱的弟兄姐妹，在教会里面呢，我经常也是经历到这样子的问题。 Mengapa kok setelah dibaptis dan setelah percaya Tuhan Yesus, hidup kelihatannya makin susah? 为何呢？接受了圣洗礼，接信了主耶稣，但是我的生命是越来越困难。 Sepertinya ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, kok kelihatannya Tuhan tidak menolong anak-anaknya. 好像是当我决定了要信主耶稣，为何主好像没有帮助他的 Kok 儿女？ penderitaan hidup saya sebelum ikut Tuhan dan setelah ikut Tuhan sama saja? 为何我未信主之前和信主之后呢，我面对的困难都是一样， Bahkan terkesan tambah parah, 而感觉我的困难是越来越糟了， tambah menderita. 更受苦。 Bapak Ibu, pertanyaan demikian sering keluar dari mulut bibir murid-murid Tuhan. 这样的提问呢，时常出于主耶稣门徒的口里， Karena setelah ikut Tuhan, perjalanan itu dikatakan semakin tidak mudah. 因为当他们跟了主耶稣的时候，他们面对的路途是越来越难。 Jadi apa benar bahwa Tuhan itu tidak peduli? 是否真的吗？主耶稣不在乎我们？ Apakah kemudian Tuhan tidak melepaskan kita dari penderitaan dunia? 是否主耶稣没有帮助我们摆脱世界的苦难？ Atau apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa permohonan kita? 或者主没有听我们的祈求祷告？ Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu belajar bagaimana kehidupan seorang murid. 因此呢，要得到这些的答案呢，我们一起来学习，成为一位门徒，他的生活是如何的呢？ Apa yang terjadi dalam kehidupan seorang murid setelah dia dibebaskan dari 当 dosa-dosanya? 一个门徒呢，可以从罪恶中得救出来呢，他的生活会如何的呢？ Apa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita setelah kita dibaptis dan memutuskan untuk ikut Tuhan? 当我们每一位已经受圣洗礼了，我们已经相信主要跟随他的时候，我们的生活又是会有如何的改变？ Pada saat ini kita akan belajar dari pengalaman orang Israel setelah dibebaskan dari Mesir. 今天呢，我们要从以色列人来学习，就是当他们从埃及得拯救出来的时候， Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. 出埃及记13章17到22节。 Pasal 13 ayat 17 sampai 22 saya bacakan untuk setiap kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 出埃及记13章17到22节，圣经如此说：法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说：恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地都带着兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说：神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。他们从苏哥起行，在旷野边的以堂安营。日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。 Bapak Ibu, dari teks yang ada kita akan belajar ada 3 fase kehidupan yang akan dilalui oleh anak-anak Tuhan setelah pembebasan. 亲爱的弟兄姐妹，刚才我们所读的经文呢，就是要教导我们，当我们得了释放的时候呢，我们经过3个阶段。 Yang pertama adalah hidup di dalam ujian
kedua adalah hidup di dalam peperangan, dan ketiga adalah hidup di dalam penyertaan. 第一呢，活在试验中；第二，活在征战中；第三，活在同在中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita ikut Tuhan, Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa Dia senantiasa akan menyertai kita tanpa penderitaan dalam hidup kita. 当我们已经立定了我们要跟随主呢，曾未曾应许说我们没有面对过困难或者苦难。 Bahkan Alkitab mencatat bahwa kita akan hidup di dalam ujian. 何况圣经记载了我们会活在试验中， Dan seringkali kita akan hidup di dalam pergumulan dan peperangan, Bapak 我们 Ibu. 会活在挣扎中，活在困苦中。 Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita memahami bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan setelah pembebasan dari dosa. 因此呢，我们成为神的儿女，已经从罪恶中救出来了。我们一起来学习， Hidup di dalam ujian seperti apakah itu? 活在试验中的是怎样的生活呢？ Hidup di dalam peperangan dan seperti apakah itu? 活在挣扎中，在战争中的生活是如何的 Dan？ hidup di dalam penyertaan, bagaimana Allah menyertai kita di tengah-tengah segala ujian dan peperangan. 活在神的同在中是如何的生活呢？就是当我们面对试验和征战的时候， Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hidup di dalam ujian, Bapak Ibu. 我们一一来看。首先呢，先看活在试验中。 Sekali lagi saya bacakan ayat 17 bagi kita. 又再一次，我为大家念第17节。 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。 Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu paling dekat adalah melalui jalan ke negeri orang Filistin. 弟兄姐妹们，他们要抵达神所应许之地，就是迦南地呢，最近的路呢，就是要经过非利士地的道 Dan 路 itu。diperkirakan sekitar 10 hari perjalanan, Bapak Ibu. 大概10天的路程就可以达到了。 Tetapi uniknya adalah Tuhan tidak memimpin mereka melalui jalan itu, Bapak 但 Ibu. 是很有趣呢，神没有带领他们经过那条道路。 Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya dari pasal yang pertama sampai pasal 13 ini, Bapak Ibu, 如果我们读第1到第13章呢， kita akan melihat bahwa Tuhan telah berperang dengan luar biasa untuk orang Israel. 我们看到神为以色列人很大的征战了。 Tulah demi tulah telah Tuhan berikan untuk menunjukkan betapa Dia mengasihi orang Israel. 神显示他对以色列人的爱，就是借着那些灾难。 Tetapi setelah keluar, Tuhan tidak serta-merta langsung membawa masuk ke tanah Kanaan. 但是当他们出来的时候，神不是直接带他们引入那个应许之地。 Ayat 17 dikatakan Tuhan ingin menguji kesetiaan umatnya. 在第17节记载，神要试验他们的忠心， Mempersiapkan mental serta membentuk kehidupan umatnya. 要准备他们的心思，然后也是要塑造他们的生活。 Bapak Ibu, kondisi yang sama juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita yang percaya Tuhan 同样的 Yesus. 情况啊，我们每个相信主耶稣的人也是遇到。 Anak Tuhan dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ready for test, siap untuk diuji. 神的儿女已经脱离罪的释放了，也是让我们可以准备随时随刻面对 Siap 征战， untuk menghadapi ujian, Bapak Ibu. 随时随刻面对征战。 Saya mau mengajak kita untuk melihat Yakobus. 邀请我们一起来翻开圣经雅各书， Yakobus pasal yang pertama ayat 12. 雅各书第1章12节。 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。 Bapak Ibu, bagian ini mencatat tentang satu pelajaran yang sangat penting. 这段经文记载了一个很重要的， Mengapa Allah harus menguji? 为何神要试验我们呢？ Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Tahan Untuk hancentan. mencapai satu tujuan, 就是为了达到一个目的， yaitu untuk membentuk kasih setiap kita kepadanya. 也就是要塑造我们对神的爱。 Karena ujian, Bapak Ibu, melahirkan kasih kepada Allah. 因为试验呢，会生出对神的爱。 Tanpa ujian, Bapak Ibu, engkau dan saya tidak akan pernah mengetahui semurni apa cinta kita kepada Tuhan. 如果没有经过试验呢，我们不会晓得我们对神的爱是有多的纯真的。
Tentunya berbicara tentang ujian, cobaan, Bapak Ibu, banyak pertanyaan di balik ini. 确定当我们讲到试验和试探的时候，里面有很多的提问。 Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mencobai. 有人说神不会试验我们， Dan catatan demikian juga tertuang di Alkitab, bahkan di Yakobus, Bapak Ibu. 何况在雅各书里面也是有记载。 Pasal 1 ayat 13 lanjutannya. 雅各书第1章13节， Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 人被试探不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。 Sementara di ayat 12 tadi dikatakan Bapak Ibu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. 然后在12节，刚才我们讲了，凡可以忍受试探的人是有福的。 Seolah-olah dua teks ini Bapak Ibu berkontradiksi. 好像这两节经文是相对的， Jadi mana yang benar? Seperti apa jadinya ujian dan cobaan? 所以哪一个是正确的呢？就是说试探和试验呢？ Bapak Ibu jangan membaca Alkitab lepas dari konteksnya. 亲爱的弟兄姐妹，当我们读圣经的时候，必须要记住上下文。 Penekanan cobaan yang berada di ayat 13 Bapak Ibu adalah di dalam konteks ayat 14. 因为13节讲的是要解释第14节。 Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 第14节记载，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。 Maksud dari teks tersebut adalah tentang godaan Bapak Ibu. 这节经文是讲关于诱惑， Jadi berbicara tentang kita sendiri yang jatuh di dalam godaan, yang tergoda sehingga melahirkan cobaan bagi diri kita sendiri. 就是因为我们被诱惑，使我们犯罪。 Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya anak Tuhan 如果我们说我们是神的儿女， dan bersyukur pada masa-masa sekarang saya sudah tidak lagi memiliki pergumulan ataupun kesulitan hidup. 然后我们说，哎，感谢主，我现在没有面对到生命的挣扎了。 Seorang pendeta pernah berkata demikian. 曾经一位牧师这样子说， Jangan-jangan iblis sudah tidak perlu mencobai kita karena kita sudah terlanjur hidup terus-menerus berkompromi dengan dia. 也许我们魔鬼觉得不需要再试探我们了，因为我们不断活在与他妥协。 Jadi Bapak Ibu, untuk mempermudah kita mengerti makna tentang ujian dan cobaan, maka camkan demikian. 让我们可以比较明白什么是叫做试探和试验呢？我们来注意一下。 Kalau pencobaan itu Bapak Ibu menjatuhkan kita, maka itu berasal dari iblis. 如果试探呢是让我们跌倒，这就是来自于魔鬼 Dan biasanya terkait dengan godaan-godaan. 平常就是与诱惑有关。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian suatu hari kita jatuh ke dalam dosa karena kita tergoda, jangan mengatakan itu cobaan dari Tuhan. Gak ada. 所以呢，弟兄姐妹，倘若有一天我们跌倒犯罪的时候，是因为诱惑呢，千万不要说这个试探是来自于神的，不是的。 Tetapi kalau pencobaan itu menyucikan kita, mengangkat kita dan menguatkan kita, maka itu dari Allah. 但是呢，如果那个试验呢，来自就是因为让我们更坚固，提高我们，然后我们可以活在主里面，这就是出于神了。 Biasanya itu disebut dengan ujian Bapak Ibu. 这我们叫做试验。 Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita tidak dibingungkan dengan cobaan dan ujian. 所以呢，我们千万不要再就是试探和试验疑惑。 Contohnya pencobaan yang menjatuhkan dari iblis. 我举个例子，就是说来自魔鬼的试探。 Saya tidak ajak kita lihat, tapi nanti Bapak Ibu dapat baca sendiri Matius 4 ayat 1 sampai 11. 就是马太福音第4章1到11节，我们自己在家里看 Tuhan 好了。 Yesus dicobai Bapak Ibu di padang gurun. 那时候主耶稣在旷野说试探， Siapa yang mencobai iblis Bapak 是 Ibu? 谁试探主耶稣呢？ Nah, 就是魔鬼。 penekanannya adalah pada godaan. 里面就是专注于诱惑。 Iblis berusaha menggoda Tuhan Yesus dengan setiap hal yang ada di dunia ini. 魔鬼就是诱惑主耶稣，借这世界所有的一切， Dari materi sampai kepada jabatan. 从物质直到地位。 Tetapi juga tercatat Yakobus 1 ayat 13 yang tadi kita baca Bapak Ibu. 然后也记载在雅各书第1章13节，我们 Di 刚才 ayat 所读的， 14 dikatakan itu tentang godaan yang disebabkan oleh diri sendiri. 就是里面记载的第14节，就是关于诱惑，就是因为我们自己的私欲。 Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kemudian cobaan itu dihasilkan karena godaan Bapak Ibu, itu tidak berasal daripada Tuhan. 所以，如果我们所面对的试探是因为诱惑呢，这不是从神而来的。
pencobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan selalu akan membawa setiap kita pada penyucian, mengangkat kita dan menguatkan kita. 所以，如果来自神的试验呢，它会洗净我们，提高我们，然后让我们更坚固。 Kalau kita kemudian memperhatikan baik-baik, baik itu ujian maupun cobaan, 如果我们注意看，无论是试探或者试验呢， baik itu dari iblis ataupun dari Tuhan, 无论是从魔鬼或者从神呢， dua-duanya harus kita perangi dan menang di sana, Bapak Ibu. 这两个我们必须要去面对，而且我们要必定得胜。 Jadi kesimpulan di bagian yang pertama ini, 所以在这第一段我们可以做结论 yaitu，ketika kita percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, engkau dan saya hidup di dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 所以当我们现在主耶稣里面呢，我们就可以度过主耶稣所许可我们面对的试验。 Allah menguji untuk menguatkan iman kita, 神试验我们，就是让我们可以更坚固， melatih level iman kita, 就是要锻炼我们信心的程度， mengangkat kita, 提高我们， memperkuat mental rohani kita. 坚固我们的灵命。 Saya mau mengajak kita lihat Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. 我们一起来看雅各书第1章2到4节。 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 我的弟兄们，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。 Jadi Bapak Ibu, ujian itu akan melahirkan ketekunan. 所以我们知道，通过这个试验呢，可以生出什么忍耐， Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, Bapak Ibu. 然后忍耐呢，可以生出就是成全完备的， Supaya engkau dan saya menjadi sempurna. Sempurna seperti apa? Seperti Kristus, Bapak Ibu. 所以我们看如同基督是完全的，毫无缺欠。 Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita flashback bagian ini 所以如果我们就是往后面看看这一段， dengan visi pemuritan yang kita miliki, 就是接着我们训的我们所有的意 maka 向。 supaya setiap kita menjadi seorang murid yang baik, yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, salah satu agenda dan kurikulumnya adalah ujian daripada Tuhan. 所以呢，如果我们可以成为一个就是效法耶稣的门徒呢，其中这我们需要面对的就是从神而来的试验。 Tanpa ujian itu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan membuat kita memperoleh buah yang matang. 所以如果我们没有通过试验，那我们不可能会成功，会完全。 Jadi Bapak Ibu, jika kemudian kita jatuh di dalam ujian-ujian yang ada, masuk ke dalam tahap ujian daripada Tuhan, jangan takut. 所以当我们面对神来的试验呢，我们可能会跌倒，但是千万不要害怕。 Kita perangi bersama-sama dan berjuang bersama-sama di sana. 我们一起奋斗，我们一起努力。 Itulah sebabnya Yakobus mampu mengatakan di tengah-tengah jemaat bergumul, dia mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. 所以呢，在这里雅各就是说，你们若在百般的试炼中，就是要为大喜乐。 Karena setelah itu Bapak Ibu, engkau dan saya akan naik level, naik kelas Bapak Ibu. 因为什么？因为那时候我们就能升级了。 Jadi saudara-saudari sekalian, hiduplah dengan Allah dan menangkan ujian itu. 所以我们必须要活在神里面，我们也是要胜过。 Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada setiap kita dan meyakinkan Anda 我要向大家说，让大家更深信， bahwa hanya orang yang memiliki Allah akan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan yang besar. 就是单单的我们有活在神里面的里面，我们才有做有余的力量，才能得胜。 Dan luar biasanya Bapak Ibu, di dalam Yakobus pertama ayat 12 然后很特别呢，在雅各书第1章12节记载， memberikan suatu kabar baik kepada Anda dan 给我 saya. 们就是一个很大好的消息， Dikatakan bagi yang tahan uji akan mendapatkan mahkota kehidupan. 就是他们可以经过试验以后的，就必得生命的冠冕。 Di dalam bahasa Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia mengatakan saya akan mengakhiri pertandingan ini dan memperoleh mahkota kehidupan. 然后保罗也是记载说，他当跑的路已经跑尽了，他会得到神所赐的冠冕。 Berarti Bapak Ibu, dari sini kita mengetahui tidak semua murid Kristus mendapatkan mahkota kehidupan. 所以在这里我们可以结论说，不是神主的门徒呢，每一位都会得到生命的冠冕。 Semua murid Tuhan akan mendapatkan
kekekalan, hidup kekal. Iya, betul. 每一位主的门徒呢，确定会得到永生。 Tetapi hanya bagi mereka yang tahan uji, dikatakan akan mendapatkan mahkota kehidupan. 但是只有他们可以经过试验的呢，才能得到生命的冠 Saya mau 冕。 mengajak kita nggak usah pusingkan tentang mahkota kehidupan itu seperti apa, berupa mahkota terbuat dari emas atau apa itu. 所以呢，千万我们就是不要被困在说这个生命的冠冕是的样子是什么，是怎 Bukan 样 itu yang 的。 menjadi motivasi kita ketika kita fight untuk ujian yang ada. 就是当我面对那个试验的时候，这不是成为我们的动机。 Tetapi semata-mata karena kita sudah ditebus oleh Allah. Dan jalan penebusan itu akan membawa kita disucikan, diuji terus-menerus sampai menjadi murid Tuhan yang sempurna. 但是神已经救赎我们了，引领我们就是不断的被熬炼，是成为主的好门徒。 Ketika ujian datang, perangilah. 当试验来的时候，我们去面对，去 Bagian 征 yang 战。 kedua Bapak Ibu, 然后第二点的呢， hidup di dalam peperangan. 活在征战中。 Kita melihat kembali ke Keluaran ayat 18. 我们回到我们的出埃及记13章的 Keluaran 18 pasal 节， 13 ayat 18. 出埃及记13章18节。 Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 所以神引领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地都带着兵器上去。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan setiap anak Tuhan setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu kita tuh harus siap sedia berperang. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，当我们信了主耶稣之后呢，我们的情况就是在随时随刻准备面对战 Kalau 争。 siap sedia menghadapi ujian, itu menghadapi ujian daripada Allah. 如果我们随时随刻都是准备要面对神的试验呢，这试验是从神来 Tetapi 的。 kalau hidup di dalam peperangan, kita berperang melawan iblis Bapak Ibu. 但是如果征战呢，我们是面对的是魔鬼。 Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa bagaimana mungkin Allah mengizinkan hal demikian terjadi. 所以，千万我们不要想说，这是不可能的事，神会允许我们面对这样子的情况。 Seperti yang tadi kita baca di firman Tuhan di Keluaran. 如同刚才我们读在出埃及记， Tuhan dapat memimpin mereka dengan jalan yang mulus. 其实神可以带领他们走过，就是说很平的道路。 Atau setidak-tidaknya ketika Tuhan mau menguji mereka, Tuhan pimpin ke jalan yang jauh. 可能神就是要试验他们，可以带领他们比较远的路。 Setidaknya janganlah menuju ke padang gurun yang menuju ke laut Teberau. 但是至少呢，不要通过红海或者旷野的路吧。 Karena kalau menuju ke sana Bapak Ibu itu mentok. 因为如果走那种的路，好像是堵的路， Itu jalan 没有捷径 buntu 了， Bapak Ibu. 就是好像没有出路了。 Tidak ada pemimpin perang yang memimpin anggotanya untuk melarikan diri atau pergi berperang lalu masuk ke jalan buntu. 没有任何一个元帅在带领他的军兵的时候，要走的就是无头走，就是没有路的无头走的路。 Kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. 我们的生命， Seringkali 生活就是如此 Tuhan yang adalah panglima perang kita memimpin setiap kita masuk di dalam perjalanan rohani tapi terkesan buntu. 有时候呢，我们的主就是我们的元帅呢，他带领我们在我们的生活里面，我们的灵命之旅呢，好像走到无走可路的境况。 Dan mulailah otak kita mulai berpikir Bapak Ibu. 然后我们的脑袋开始思想 Mungkin 了， Tuhan nggak sayang kita. 可能主不疼爱我， Mungkin Tuhan nggak dengar doa kita. 可能主没有听我的祈求祷 Mungkin 告， Tuhan tidak peduli. 可能神不在乎我。 Sudah salah saya ambil keputusan ikut Tuhan. 哎呀，我做了一个大错误， Lebih 我不要 enak 跟 kehidupan 随 saya yang 主 lama. 我之前的生活更好， Lebih menderita sekarang. 现在我更受苦。 Mana janji-janji firman 主 Tuhan? 的应许啊，在哪里啊？都没有看到应验。 Bapak Ibu jangan berpikir demikian. 亲爱的弟兄姐妹们，千万不要这样子想。 Hal tersebut terjadi di dalam kehidupan orang Israel. 这样的情况就发生在以色列人的身上。 Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, 当他们从埃及出来的时候， mereka keluar sebagai orang yang bebas, tetapi sebelumnya adalah para budak. 他们出来成为自由的人，之前他们是奴隶。 Para budak tidak pernah dilatih untuk berperang, Bapak 如 Ibu. 果奴隶呢，确定不可能受到就是说就是战争的训练。 Mereka keluar Tang- membawa tang- anak-anak, membawa orang tua.
他们出来的时候，他们带的是老人跟孩子。 Dan buru-buru mereka keluar tanpa persiapan yang matang karena mereka diusir. 然后他们出来可能也不是说装备的很好，因为他们是被赶出去。 Mereka keluar dengan ternak-ternak dan barang-barang pindahan seadanya. 他们出来的时候带着他们所有的牲畜，还有一些的物品。 Bagaimana mereka bisa berperang? 那时候他们怎样能打 Bapak 仗？ Ibu jangan berpikir bahwa Allah seenaknya dalam mengkondisikan hidup anak-anak Tuhan atau orang Israel. 弟兄姐妹，千万不要想说神是很随便对待以色列人的。 Jadi kalau kemudian Bapak Ibu kita perhatikan, 如果我们再注意看 perhatikan ayat 18 yang tadi kita baca. 第18节，我们刚才所 Saya mau 读 baca 的， lagi. 再次我读给 Tetapi 大家 Allah 听 menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 所以神引领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地都带着兵器上去， Siap sedia berperang, Bapak Ibu. 他们准备好了面对征战。 Ada satu lagi teks firman Tuhan 还有另外一处经文记载， yang mungkin selama ini kita baca lalu terlewat begitu saja. 可能我们已经读了，但是忽略了。 Kembali ke Keluaran pasal 12, Bapak Ibu. 出埃及记12章 Ayat 40 sampai 41. 40到41节。 Sekali lagi Bapak Ibu, Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41. 出埃及记12章40到41节。 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 以色列人住在埃及共有430年，正满了430年的那一天，耶和华的军队从埃及地出来了。 Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan yang keluar siapa? Bukan para budak Bapak Ibu. 在这里记载的出来了，不是奴仆， Segala pasukan Allah. 但是是耶和华的军队。 Jadi Allah ketika membebaskan umatnya telah mempersiapkan umatnya untuk berperang. 所以神带领以色列出来的时候，已经预备他们来面对打仗。 Jadi dari sini kita mengetahui orang Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu bukan karena melarikan diri. 所以以色列人在这里出来，不是因为逃跑， Tapi justru dengan penuh kemenangan. 但是是以得胜，就是很大的胜利出 Anak 埃 Tuhan 及。 juga demikian. 神的儿女也是如此， Dibebaskan dari dosa Bapak Ibu. Ready for battles. 就是 Siap untuk berperang. 他们从罪恶中救出来了，让他们可以准备好面对征战。 Saya mau mengajak kita untuk membuka Efesus. 我们一起翻开圣经以弗所书， Kita membuka Efesus pasal 6以弗所书第6章 ayat 10. 第10节。 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu ya. Dalam berperang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 6章的第10和11节，我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。 Jadi Bapak Ibu dikatakan berperang kita jangan ciut. 在这里讲到，如果面对征战的时候，我们千万不要害怕。 Karena dikatakan di sini hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. 在这里讲到说，你们要依赖神，靠主里面的大能。 Jadi dalam kehidupan kita tidak mungkin akan bisa memenangi peperangan itu kalau kemudian kita berdiri di luar Tuhan. 所以在我们的生活里面，如果我们没有住在主里面，那我们不可能会胜过那个仗。 Dan juga bukan dengan berperang dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan kuasanya. Siapanya itu? Allah, Bapak Ibu. 所以呢，我们不是住在主的外面，但是是在里面，也是靠着主的力量， Melawan siapa? 要面对谁 Kegelapan, 呢？ tipu, muslihat, 就是 iblis. 面对黑暗魔鬼的诡计。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu membuktikan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? 再次证明了神对我们很特别的保守。 Tidak ada orang yang hidup di dalam dunia ini lalu kemudian mengatakan saya hidup tidak perlu peperangan, saya sudah menang. 没有任何人住在这世界说，他说我不用面对任何的战斗，我已经 Kita akan 赢了。 terus bergumul karena iblis tidak akan membiarkan kita lepas. 不可能的是，因为魔鬼不可能会这样子放了我们。 Seperti Firaun dan pasukan-pasukan yang terus mengejar dari belakang meskipun telah mengusir orang Israel. 如同法老和他的军兵不断的在后面追赶，虽然他们已经赶走了 Tetapi 以色列人 syukur kepada Allah, bukan Kasih engkau Tuhan. dan saya yang berperang. 不是你和我在面对这征战， Allah yang berperang. 神为我们出战。
Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersiapkan peperangan itu? 然后问题呢，我们如何来预备这个战争呢？ Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. 以弗所书第6章13到 Saya hanya 18节， bacakan dalam bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu 只单单 cermati. 读在印尼文而已。 Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Allah harus selalu mawas diri, 弟兄姐妹们，我们成为神的儿女要不断的谨慎， memakai perlengkapan perang Allah. 我们要穿着神所赐的那个军服， Dan dengan demikian Bapak Ibu, engkau dan saya akan menang di dalam peperangan. 就是在里面我们就可以得胜了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menarik ini dalam konteks lanjutan khotbah Paskah kemarin. 我就是要继续我们上次在复活节所讲的正道。 Bayangkan kalau kemudian keluarga kita tidak ditutup bungkus dengan firman dan doa, Bapak Ibu. 我们想象一下，如果我们家庭里面的每一个成员没有借着主的话语和 Maka 祷 keluarga 告 kita 来 akan 围着， menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh iblis. 确定就是成为魔鬼要攻击的好对象。 Bagaimana anak-anak kita dapat berdiri lalu berperang melawan dunia? 我们的孩子怎样可以站立面对世界？ Bapak Ibu, dunia itu menyesatkan, 我们知道世界是会让我们迷惑 menyeret 的， anak-anak dan keluarga kita untuk jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kegelapan. Itulah Mesir. 就是会让我们掉在那个罪恶中，这就是埃及。 Lalu apa yang kita lakukan? 然后我们能做什么？ Bukankah seharusnya kita mempersiapkan perlengkapan perang itu bagi anak-anak kita? 所以应该我们要为我们的孩子们准备的军装。 Kalau kemudian kita mengabaikan bagian ini, saya ragu kalau kita mengatakan kita mencintai keluarga kita. 如果我们忽略到这一点呢，我就怀疑是否我们真的爱我们的家人吗？ Apa gunanya kita mendapatkan dunia ini kalau kemudian mereka binasa, Bapak Ibu? 如果我们得到这全世界呢，但是失去了他们的性命，还有 Oleh 什么 karena 意 itu 义？ sebagai langkah praktis sederhana, 所以一个比较容易、简单，我们可以实践的 Bapak 步 Ibu 骤。 saya ingin 第一 mengajak setiap jemaat untuk bergabung 我邀请我们可以一起来 di 参 dalam 与， Bible Mentoring Project. 就是参与我们学习圣经。 Langkah pertama Bapak Ibu, 第一的步骤， dalam setiap kita mewariskan iman keselamatan itu. 当我们要传承着就是得救的信心的 Saya 时 ingin 候， mengajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. 我要求我们可以一起学习主的话语。 Mulai dari kemarin hingga saat ini Bapak Ibu akan dibuka pendaftaran bagi kita untuk belajar bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar supaya kita dapat mengenal Allah. 从现在就是我们要开始说报名了，看谁想要学习如何来阅读圣经，然后知道在里面所记载的真理。 Karena ayat 14 tadi di dalam Efesus yang kita baca dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Apa kebenaran dan keadilan itu? Itulah firman Tuhan. 就是刚才14节记载，所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜折胸。什么是真理？什么是公义呢？ Oleh 就 karena 是在 itu 圣 Bapak 经里 Ibu 面所 kita 记载。 perlu belajar. 所以我们必须要学习， Supaya di ayat 16-nya itu nanti Bapak Ibu, maaf, ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu, mewariskan, memberitakan. 所以就是如同记载到在第15节，就是我们走的鞋穿在脚上的，要把主的平安福音传出去。 Bible Mentoring Project. 所以呢，就是我们要参加学习圣经 Supaya 的 setiap kita 过程。 diarahkan untuk dituntun untuk belajar bagaimana membaca firman dengan benar. 因此可以引导我们如何的正确读圣经。 Dan apa yang kita belajar nanti akan diarahkan bagaimana kita dapat mentransfer itu di dalam mimbar keluarga kita. Bagaimana mengajarkan firman kepada anak, kepada keluarga. 所以在里面呢，我们学习到的，我们可以在家庭的祭坛呢，我们可以传讲给我们家人的每一个人，也包括我们的孩子。 Bapak Ibu, ini adalah peperangan. Siapkan diri kita baik-baik untuk dapat benar-benar belajar firman Tuhan supaya kita dapat melawan iblis itu. 这就是一个征战，我们要
好好的装备自己，让我们可以面对魔鬼 Jadi 的诡计。 ketika gereja membuka pendaftaran Bapak Ibu, assign untuk itu. 所以当在会已经开始可以报名了，记得我们要参与， Hidup di dalam ujian, 活在试验中， hidup di dalam peperangan. 活在征战中， Dan di balik itu Tuhan menjanjikan kita hidup di dalam penyertaannya. 然后在这一切呢，有神的应许，就是 Bagian yang 与我们 terakhir. 同在。 Saya 在神的 mengajak 同 kita 在中 melihat Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. 最后的就是在出埃及记13章20到 Saya akan 22 bacakan 节， dalam bahasa Indonesia 单单 saja. 以印尼文读。 Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, Allah berjanji untuk menyertai. 亲爱的弟兄姐妹，主已经应许了要与他们同在。 Dan Allah bukan menyertai jauh di sana. Dia menyertai setiap orang Israel dengan menghadirkan melalui tiang awan dan tiang api. 神不是远远的与他们同在，但是接着云柱和火柱 Apa 与以 yang 色列同 Allah 在。 lakukan Bapak Ibu? 神就是耶和华如此做的。 Ayat 21 tadi yang kita baca. Tuhan berjalan di depan mereka. 就是主耶和华呢，就是在云柱中引领他们。 Bapak Ibu, ini konteks peperangan. 这就是战争的概念。 Orang Israel melawan Mesir. 以色列人要面对埃及 Dan 人， yang berjalan di depan itu selalu panglima perang 然 Bapak Ibu. 后走在前面的一路来都是元帅。 Dan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, demikian juga setiap kita. Siapa panglima perang kita? Adalah Tuhan Yesus. 然后在我们的生命也是如此，谁是我们的元帅呢？就是主耶稣。 Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 22 dikatakan dengan tidak beralih. 然后在第22节就是说总不离开， Maksudnya apa? Mengawasi terus menerus. 总不离开的是就是继续的关注。 Dan Allah juga menempatkan tiang awan dan tiang api di sana. 在这里神也是给他们云柱和火柱。 Bapak Ibu, ini tidak hanya bisa dideskripsikan mungkin bahasanya security 24 jam. Lebih daripada itu Bapak Ibu. 我们不能用这句话来描绘的正确，就是说好像24小时的保安，不止如此， Setiap saat Tuhan mengawasi terus menerus. 就是每时每刻神不断的 Dia berada 关 di 注他们 garis depan untuk berperang bagi engkau dan saya. 神走在前面为你和我征战。 Kalau begitu jika ada ujian dan peperangan, masakan engkau dan saya ciut Bapak Ibu. 所以如果要面对试验和征战的时候，我们不可能害怕吧？ Kita perlu terjun terus menerus ke sana supaya kita belajar untuk melatih mental rohani kita. 我们就是不断的面对，让我们可以操练我们的属灵的 Tidak ada 生 yang 命。 sempurna, saya pun pernah ciut hati. 没有任何一个人是完全的，我也是曾经经历到这样子情况， Percaya 害怕 kepada 过 Allah. 相信神， Tiang awan dan tiang api Bapak Ibu. 云柱和火柱， Sebenarnya adalah nama lain daripada malaikat Allah. 其实也是神的使者的另外一个称呼。 Terakhir di Keluaran pasal 14 ayat 19. 最后就是出埃及记第14章。 Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 14章19节，在以色列营前行走神的使者，转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住。 Bapak Ibu, ini salah satu mujizat yang terjadi sebelum Laut Teberau terbelah dua. 这次就是第一的神迹发生，从还没那个红海被裂开的时候， Kita terpesona kepada cerita tentang laut terbelah dua, tapi lupa sama cerita yang satu ini. 我们平常呢就是受到这红海被分开的时候感到很惊叹，但是我们忘记了这一段。 Sebenarnya secara waktu Bapak Ibu, orang Mesir itu sempat mengejar orang Israel. 其实呢，就是那时候埃及人曾经有追赶到以色列人， Tapi mengapa mereka masih sempat bergumul, bertanya kepada Musa harus gimana, dan masih sempat berdoa kepada Tuhan. 但是那时候他们还提问，向摩西提问，然后还向神祈求祷告， Karena malaikat Allah pindah ke barisan belakang. 因为神的使者从前面搬到后面，转到后面。 Membuat kabut awan yang begitu besar, menimbulkan kegelapan yang begitu luar biasa sehingga orang Mesir tidak bisa menyusul orang Israel. 那时候神的使者呢，就是转到后面的时候，然后造了一个黑云满布，使埃及人不能追赶以色列人了。
Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? 我们看到这不是很特别吗？ Allah akan lakukan apapun demi umatnya yang dia cintai, yaitu Sen- engkau dan saya. 为他们的就是所爱的人所做的一切，就是 Bahkan 很特别。 sampai naik ke atas kayu salib. 何况死在十字架上，就是为了你和我。 Bapak Ibu, tidak ada anak Tuhan yang akan kalah dalam peperangan kalau dia berperang dengan Allah. 神的儿女呢，不可能会输在战场上。如果有神与他出战， Tidak ada anak Tuhan yang akan kalah dalam peperangan kecuali kalau dia sendiri berkompromi dengan kegelapan dan dosa. 神的儿女不会败在战场上，除非他与黑暗和罪恶妥 Dan 协。 tidak ada anak Tuhan yang akan kalah dalam peperangan kecuali dia tidak pernah diperlengkapi dengan senjata perang Allah. 神的儿女不会败在战场上，除非他没有预备、没有装备自己、没有穿戴神所赐的军装。 Mari bergumul dengan Allah. 我们一起与神， Mari berperang dengan Allah. 我们一起与神征战，与神 Berperang di dalam kuasa Allah. 就是借着神的能力面对征战。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. 主啊，我们感谢你，借着你今天的话语， Pada saat ini kami telah memahami bahwa 现在我们真的理解到， setelah percaya Tuhan, kami masuk ke dalam ujian dan cobaan daripada Tuhan. 当我们相信你之后，我们要面对从你而来的试验。 Bukan karena Tuhan jahat terhadap kami, tapi justru untuk melatih, menguatkan setiap kami. 不是因为神你不爱我们，但是为了锻炼我们、坚固我们。 Dan kami hidup di dalam peperangan terus-menerus karena ada pribadi oknum yang tidak senang dengan pertobatan kami. 如果我们活在征战中呢，就是因为有一个位格，他们不喜欢我们活在你里面。 Engkau telah memperlengkapi senjata perang itu bagi kami. Berikan kami hati yang terus-menerus berkomitmen untuk mengenakannya. 你已经赐给我们你的军装了，求主带领我们，让我们要不断穿戴着。 Dan kami bersyukur dalam ujian, di dalam peperangan itu kami tidak sendiri. 主，我们感谢你，在这征战中，让我们不是独自一人， Ada Engkau yang dengan setia menyertai kami. 有你不断的与我们同在。 Kami belajar untuk tidak takut. 我们要学习不害怕。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Kami berdoa, kami bersyukur 我们祷告，谢恩， di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的圣名，阿门。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 主耶稣祝福我们每一位。Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membawa doa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini kami juga boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar kiranya dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Hati jiwa nan lai jumpi nan di sim lai jiap siu xiong dai e jiok hok. 愿上帝赐福给你，保护你；愿上帝使他的脸光照你，赐恩给你；愿上帝向你扬脸，赐你平安，从今直到永远。Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.